Okay, Assalamualaikum. Bab koordinat geometri. Diberi titik K ialah titik persilangan bagi garis lurus X bagi 4 tolak X bagi 12 sama dengan 1, dan paksi X dan L ialah titik persilangan bagi garis lurus itu dan paksi Y ya. Cari kecurunan titik cari kecurunan garis lurus KL. Alright, so sebelum kita jawab soalan ni, kita imbas balik yang apa yang kita belajar dulu ya. Persamaan garis lurus yang kita kenali ialah Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan dalam bentuk kecurunan. Semua anda tahu apa M, kecurunan, dan C itu adalah pintasan. Satu lagi persamaan garis lurus yang kita jarang gunakan, iaitu dalam bentuk X bagi A tambah Y bagi B sama dengan 1, iaitu persamaan ini dinamakan sebagai persamaan dalam bentuk pintasan. Okey, keistimewaan tentang persamaan bentuk pintasan ni ialah ada 4 keistimewaannya. Pertama, kita boleh tahu pintasan X. Kalau kita baca persamaan tersebut, kita boleh tahu juga persamaan pintasan pada paksi Y, dan kita boleh juga lukis dengan mudah. Dan yang keempat, kita boleh tahu dia punya kecurunan daripada bentuk pintasan ini. Okey, sebagai contoh kita tengok gambar rajah ni, pintasan A, pintasan B. A itu adalah nilai yang di bawah paksi X, Y itu adalah pintasan B, dan dia mesti sama dengan 1 supaya bentuk persamaan ini dinamakan sebagai bentuk pintasan, persamaan garis lurus. Satu lagi, kita boleh tahu directly apakah nilai kecurunannya, iaitu M sama dengan negatif B bagi A. Okay. Soalan kita nombor 1A. X bagi 4 tolak Y bagi 12 sama dengan 1, apakah kecurunan dia? Okay, kita bandingkan dengan persamaan bentuk pintasan X bagi A tambah Y bagi B sama dengan 1, di mana A itu adalah 4, B itu adalah negatif 12 ya. Negatif 12 ni, okay, sebab ada negatif di sini ya. Jadi untuk dapatkan dia punya kecurunan KL, kita punya M adalah sama dengan negatif B bagi A, dan M sama dengan kita ada negatif. Jika kita masukkan nilai dia, kita ada negatif melalui formula ini, ada negatif, dan nilai B ada negatif 24. Kita tambahkan 3. 1B, cari persamaan pembagi dua sama serenjang bagi garis lurus KL. Oleh itu, kalau kita lukis dulu gambar rajah ni, nak tengok bentuk dia macam mana. Okey, seperti inilah, di mana garis ini pintas pada paksi X4 dan paksi Y negatif 12 atau titik 40 dan titik 0 negatif 12 pada paksi Y, 40 pada paksi X. Okay. Oleh itu kita bagi tumpuan pada garis biru ni, di mana garisan ini mempunyai kecurunan M sama dengan 3. Apa yang dimasukkan dengan persamaan pembagi dua sama serenjang ialah kita cuba dapatkan titik tengah garisan ini, dan kita lukis garis yang 90 darjah daripada garis biru tersebut so garis hijau ni So ini dinamanya pembagi dua sama serenjang. Okey. So jadi cari persamaan warna hijau ini. Okey, cari persamaan garis warna hijau ini itu Y sama dengan M2X tambah C. Maksud serenjang ialah 90 darjah, di mana kalau kita nak cari dia punya kecurunan warna hijau ni, itu M2. Okey, M2. Okey, dengan menggunakan konsep M1 darab M2 sama dengan negatif 1, di mana M1 kita sama dengan 3. Okey, M1 kita sama dengan 3 di sini. So M2 kecurunan yang garis warna hijau adalah negatif 1/3. Alright. So, bila kita dah tahu kecurunan, kita cuba cari titik tengah ni. Okay, kita cari titik tengah dengan menggunakan rumus yang kita selalu gunakan juga, X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Masukkan dua titik nilai X1, X2, Y1, Y2. Okay, dan kira titik tengahnya ialah 2, negatif 6. Okey, so seterusnya kita cuba dapatkan persamaan garisan warna hijau pembagi dua sama serenjang tu, dengan Y sama dengan M2X tambah C, dengan mengisi nilai titik tengah Kenapa titik tengah diisi sebab dia dalam satu garis dengan warna hijau tu, dan bersama dengan kecurunan. Okey, so jadi negatif 6 sama dengan negatif 1/3 darab 2 tambah C. Untuk dapatkan C dia, kita adalah negatif 16/3.
kita lengkapkan persamaan kita dengan Y sama dengan negatif 1/3 X tolak 16/3. Okey, itu jawapan akhir kita lah. Atau kalau nak cantik lagi, okey, kita jadikan dalam bentuk arm persamaan gaya lurus seperti ini. Seperti mana jawapan yang cikgu terterakan dalam soalan. Alright. Nombor 2. Alright, Rajah 13 menunjukkan satu ujian dalam mengenal pasti jarak penerangan bunyi yang dihasilkan oleh suatu radio yang tertentu. Okay. Seorang pelajar telah berjalan di sepanjang gaya lurus itu, bermula dari radio itu pada titik R23 dan berhenti pada titik S14.8 di mana bunyi yang dihasilkan oleh radio itu dapat didengari buat kali terakhir. Cari jarak terjauh bunyi yang dihasilkan oleh radio itu dapat didengari. Soalan A. Okay. Bagi tumpuan sikit, cari jarak terjauh bunyi yang dihasilkan oleh radio itu. Alright, so kita ada radio dan radio itu titik R23 sehingga satu jarak didengari S14.8. Kita gunakan formula jarak. Okay, isi titik pertama dia R, titik kedua dia S. Okay, semua dah tahu isi ni macam mana. Dan awak kira betul-betul dan kita dapat panjang kedengarannya 13 unit. B. Semasa pelajar itu bergerak di sepanjang garis lurus itu, beliau mendapati yang bunyi dari radio itu hanya dapat didengari dengan jelas sejauh titik P yang terletak 2/3 dari jarak titik R dan titik S. Cari koordinat titik P. Okey, apa yang dimaksudkan dengan P yang terletak 2/3? P yang terletak 2/3 dari jarak R ke titik S. Maksudnya ialah kita punya P tu, pada peringkat awal ni, kita tandakan dulu 2/3 di mana bahagian RS tu ada 3 bahagian. Bahagian 2 dan bahagian 3. Ini maksudnya 2/3. So, P tu letak kat mana? P di sini lah. Okay, ni P dia. Okay, apa titik dia? Apa titik dia? Okay, jadi nak cari titik ni, pertama kita kena tahu nisbah RPPS dulu. RPPS. RP dengan PS. Apa dia punya ni? Alright, 21 lah. Okay, 21 dan kita anggap ni sebagai M dan N. Di mana selepas ini kita akan menggunakan formula pembahagi garis dengan nisbah. So, jadi apa yang kita lakukan? Kita isi dengan titik pertama X1, Y1 dengan X2, Y2, titik yang kedua dengan nilai M dengan nilai N dalam formula ini. So, pastikan awak isi dengan betul. Ini cikgu tak payah terangkan, awak cuba. Cuba sendiri pengisian ini. Alright, so awak kira betul-betul. So, P itu adalah titik 10, 19/3. Untuk soalan nombor 3. Okay, ini soalan 3 contoh untuk soalan nombor kertas 2. Jadi kita baca dulu. Rajah 1 menunjukkan sisi 4 OPQR dengan keadaan O ialah asalan. Okey. So persamaan garis lurus PQ ialah 4X tambah 3Y. Sini ni PQ ialah 4X tambah 3Y sama dengan 25. Dan QR, QR garis ini ialah X tolak 4, Y tolak 11 sama 0. Cari nilai K. K kat sini. Okey, now kalau kita tengok K ni terletak dalam garis X tolak 4, Y tolak 11 sama dengan 0. Oleh itu, senang je kita gantikan titik ni ke dalam persamaan ini, dapat nilai K. Sebab titik tu berada dalam garis tu. Okey. Right, so kita gunakan persamaan. Kita gantikan negatif 1 dalam X, K dalam Y. X dan Y. So, jadi, kita teruskan pengiraan. K sama dengan 3. Soalan B, tunjukkan bahawa sudut OPQ sama dengan 90 darjah. Kita bagi tumpuan sikit pada garis ini di mana titik asalannya O, sini titik asalan O ialah 00, P 43, Q tak bagi titik. Alright, so kita nak tunjukkan bahawa garis ini 90 darjah. Okey, pertama kita kena tahu dulu kecurunan M. Dan kita kena juga tahu kecurunan yang kedua. Okey, so macam mana cari kecurunan M1? Gunakan rumus kecurunan yang biasa, Y2 tolak Y1, X2 tolak 1 dengan menggunakan dua titik ni. So, kita akan dapat 3/4. Okey, untuk mendapatkan kecurunan M2, macam mana? Okey, kerana tidak ada dua titik yang lengkap, hanya satu titik di sini. Q tak ada, kita boleh gunakan persamaan.
untuk dapatkan kecerunan. Jadi kita bentukkan persamaan tadi dalam bentuk kecerunan. So pandai lah awak nak uruskan ni. Di mana kalau awak nampak dalam bentuk kecerunan ni, Y sama dengan M X tambah C. So jadi M kita di sini ialah negatif 4/3. Okey, macam mana kita nak buktikan bahawa dua garis ini adalah 90 darjah? Dengan menggunakan konsep serenjang, iaitu M1 kalau didarabkan dengan M2 mesti sama dengan 1. Cuba kita darabkan. Ya, M1 3/4 darab dengan negatif 4/3 dapat negatif 1. So kat sini kita dah buktikan bahawa sudut OPQ sama dengan 90 darjah. Okey, setuju? Okey, teruskan. Untuk teori 3C, titik T bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik P adalah sentiasa 5 unit. Cari persamaan lokus T. Okey, apa maksud yang dikatakan sebagai titik T ni bergerak? Okey, kita bayangkan satu titik P yang di mana P itu adalah 43. Okey, dalam soalan P itu adalah 43. Kita tengok gambar rajah masing-masing. Okey, titik P ni kekal dan ada satu lagi titik T yang bergerak. Dan titik T ni 5 unit panjangnya daripada P. Titik T dia punya koordinat dia tak spesifik, dia X, Y sebab dia bergerak. Sentiasa bergerak, dia berubah-ubah. Okay. So kalau dia bergerak 5 unit daripada P, dapat satu gerakan di mana bentuk tu adalah bulatan. Okay, cari persamaan bulatan ini. Persamaan lokus T. So apa yang kita gunakan dalam kes ini adalah formula jarak. Alright, so gunakan kaedah jarak, formula di mana titik P adalah titik pertama, titik T adalah titik yang kedua. Cara pengisiannya, tengok. Okay, so titik T yang X2 dia, X, warna merah ni apa? Warna merah ni. Tolak dengan 4, titik yang pertama. 4, X1 Kemudian Y2, titik yang kedua, T, Y dia, okay, Y saja, tolak letak Y je. Manakala Y1 adalah 3. Okay, 3. So teruskan pengiraan. Punca kalau pindah kepada sebelah kanan jadi kuasa 2, so 25. Yang lain tu awak cuba kembangkan dengan betul. Dan kamu selesaikan dengan bentuk arm seperti ini. So ini jawapannya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 8X tolak 8Y sama dengan 0. Alright, untuk soalan 3. Kita tengok pula soalan 4. Okay, soalan nombor 4. Kita baca dulu. Rajah 10 menunjukkan garis lurus AB bersilang dengan garis lurus BD pada titik B. Garis lurus BD menyilang paksi Y di titik C dan O ialah asalan. Jadi, diberi sudut ABC. Mana sudut ABC? Ni, sudut garis AB dengan BCD ni. Ini satu garis adalah 90 darjah. Dan persamaan garis lurus BD sepanjang ini mempunyai persamaan 2Y tambah X tambah 6 sama dengan 0. A. Kita tengok soalan A, 1. Cari persamaan garis lurus AB. Kita bagi tumpuan sikit kepada dua garis ini. Di mana garis yang soalan kita nak cari persamaan garis AB. Persamaan ini Okey, pada peringkat awal ni, kita nak tahu dulu garis kecerunan dulu. Yang pertama kita nak tahu apakah kecerunan M1. Ni kecerunan untuk garis ini. Dan baru kita boleh dapat tahu apakah kecerunan ini. So kalau nak cari terus kecerunan daripada AB tak dapat sebab kita hanya ada satu titik. Titik B ni tak bagi. Titik ni je bagi. So caranya kita cuba dapatkan kecerunan daripada BD sebab dia serenjang dengan AB. Okey. So daripada 2Y tambah X tambah 6 sama 0, kita bentukkanlah bentuk gradient. Tukarlah bentuk bentuk kecerunan di mana kecerunan M1 sama dengan negatif 1/2. Okey, tengok sini. Betul? Kemudian untuk dapatkan M2 gunakan konsep serenjang iaitu M1 darab M2 sama dengan 1. M1 tadi adalah negatif 1/2. Okey, tengok sini. Dan kita dapat M2 tu sama dengan 2. Alright, so kita dah tahu kecerunan AB itu adalah 2. Okey, seterusnya untuk dapatkan persamaan AB, gunakanlah titik A negatif 49 dan gunakan rumus jentera Y sama dengan MX tambah C. Gantikan
Alright, so sekali lagi gantikan Y 9, kecurunan dia 2 tadi, okay? Dan X dia negatif 4, dapatkan nilai C dia 17. Lengkapkan dengan jawapan akhir kita Y sama dengan 2X tambah 17. Okay, kalau awak habis kat sini, okay, awak tak tunjuk yang ini, tolak 1 markah. Okay, berhati-hati, lengkapkan jawapan anda. A2, cari titik B. Okay, oleh kerana titik B tak ada, boleh cari tak titik B ni? Boleh. Kalau maksudnya boleh. Kenapa cikgu kata boleh? Sebab kita dah beri dua persamaan yang bersilang. Okay, dua persamaan yang bersilang kita boleh dapatkan titik ni dengan menggunakan kaedah persamaan serentak. Alright, so kita ada dua persamaan. Alright, kalau kita guna kaedah gantian lah persamaan serentak, di mana cikgu gantikan Y di sini dengan 2X tambah 17. Jadi, okay, so awak selesaikan. So, awak dapatkan X sama dengan negatif 8. So, jangan lupa pula untuk nilai Y, ambil persamaan yang pertama atau yang kedua pun boleh. Tapi kita ambil persamaan yang pertama, gantikan nilai X dengan negatif 8. So, Y sama dengan 1. Akhir, jawapan koordinat B ialah negatif 8, 1. 4A3, cari koordinat D jika 3 kali BC sama dengan 2 kali CD. Ini ada nisbah kita menggunakan formula nisbah lepas ni. Tapi peringkat awal ni kita kena tengok dulu titik C ni apa. Titik B dah dapat, okey, tak ada masalah, negatif 81. Titik C ni apa? Titik C ni kita tahu buat masa ni lah kosong Y. X dia kosong kat sini. Y tak tahu. Tapi Y ni boleh dapat dengan menggunakan persamaan ini. Boleh dapat tak Y ni? Boleh dapat tak Y ni? Boleh. Gantikan X kosong. Dalam persamaan ini, kita akan dapat 2Y sama negatif 6 dan Y adalah negatif 3. So, titik C adalah kosong negatif 3. Okey, gantikan di sini. Alright. So, yang D ni kita tak tahu lagi. Okey, kita belum tahu lagi. Tapi buat peringkat awal ni, kita cuba dapatkan nisbah ni. BC, CD. Apa ratio dia? Okey, daripada sini, 3 BC tambah dengan 2 CD. Jadikan bentuk ni dulu. Yang mana 3 kalau pindah sana bahagi. CD kalau pindah ke sini jadi bahagi. Dan dalam bentuk pecahan, kita boleh jadikan dalam bentuk nisbah. BC, nisbah CD, 2, 3. Okey, so kita tengok. Kita anggap ni M dengan N. Dan kita tengok gambar rajah. So, ini maknanya sini 2. Dan ni 3. Okey, D kita tak tahu lagi. Kita cuma anggap dia sebagai XY. So, apakah formula kita nak gunakan? Formula nisbah. Tapi awak kena berhati-hati. Sebab pengisian ini, di mana C, titik C ni adalah pembahagi garis BD dengan nisbah 2, 3. Alright. So, maknanya C ni adalah jawapan untuk formula ini. Di mana titik pertama negatif 81 B dan titik kedua D itu XY. So, awak kena hati-hati kat sini bila pengisian ini. Bukan titik pertama B, titik kedua C. Salah. Titik pertama B dan titik kedua D. Isi. So, macam mana kita nak isi ni? Tahu isi dah sendiri. Yang mana N adalah 3. X1 titik pertama negatif 8. M adalah 2. X2 adalah titik yang kedua. X itu X di sini. Itu tempat tutup hijau kat sini. Dan begitu juga sama dengan untuk bahagian Y. Awak cuba isi. Awak cuba kira. Dan apa kita dapati di sini. Kita boleh buat pengiraan bandingan kosong ni. Kosong ni adalah untuk bahagian X di sini. Negatif 3 ni adalah untuk bandingan yang bahagian Y di sini. Okay? So kalau kita tengok betul-betul. Kosong sama dengan negatif 4 tambah 2X per 5. Dan X kita sama dengan 12. Begitu juga dengan untuk bahagian Y dia. Negatif 3 sama dengan 3 darab 1 tambah 2Y bagi 5. So Y sama dengan negatif 9. Akhirnya jawapan terakhir D kita adalah 12 negatif 9. Ada masalah? Tak ada. Kita teruskan dengan soalan 4B. Titik P bergerak dengan supaya jaraknya dari titik A dan B adalah sama. Cari persamaan lokus P. Okey, untuk garis AB ni kita bagi tumpuan. Apa yang dimasukkan dengan satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik AB adalah sama. Okey.
bergerak di tengah-tengah AB. Alright. Di tengah-tengah AB. Okay, kena faham sebab P ni bergerak. So, kalau P berada di sini, maknanya BP panjang BA sama. Kalau P kat sini, maknanya BP sama dengan AP sama panjang. Kalau P kat sini, BP sama dengan B. Panjang garis ni, dia menunjukkan maksud P bergerak dengan supaya jarak dari titik EB adalah sama. Ini kena faham dulu. Okey, so macam mana kita dapatkan persamaan garis warna merah ini? Okey, so ada dua kaedah memandangkan garis ini memintas AB pada titik tengah titik tengah ni. Okey, ada dua kaedah. Sama ada kita boleh gunakan jarak, itu AP sama dengan BP, okey, dengan menggunakan formula jarak, atau kita boleh gunakan persamaan pembahagi dua sama serenjang. Iaitu dengan ini sama dengan soalan 1B yang kita bincang tadi. Okey, di mana kita dapatkan titik tengah dan dapatkan kecerunan warna merah. Kecerunan warna merah ni dan masuk dalam persamaan ini. Okey, kedua-dua ni kita boleh gunakan, jawapannya tetap sama. Tapi dalam video cikgu ni, cikgu tunjuk kaedah pertama saja. Yang pertama, kaedah kedua awak boleh buat sendiri. Cuba tengok. Pertama ni di mana kita boleh masukkan AP, panjang AP sama dengan panjang BP, gunakan formula jarak seperti ini. Okey, setiap A ni titik pertama, P ni titik kedua. So masukkan X2, X1, Y2, Y1 seperti ini Okey, B ni titik pertama, P ni titik kedua. Untuk bahagian kanan ni awak isikanlah seperti ini. Alright, jangan salah. Okey, so isi dan selesaikan, pemudahkan, di mana punca sebelah kiri ni kalau kita pindah sana akan jadi kuasa 2 bertemu dengan punca, hilang punca ni. Hilang. Okey, yang lain tu kita ada lebih kurang 4 faktorais kena kembangkan So awak kembangkan baik-baik seperti ini, panjang sikit, jangan tak ada masalah, cuma kena berhati-hati. Di mana kalau kes ni kita boleh buat pemotongan X kuasa 2 dengan X kuasa 2, sebab logiknya kalau X kuasa 2 pindah sana, dia tolak dengan X kuasa 2 lah. Begitu juga dengan Y kuasa 2 ni, iaitu logiknya kalau Y kuasa 2 pindah sana, dia tolak dengan Y kuasa 2 lah. Okey, itu terus potong. Okey, so yang lain tu kita tambah tolak X dengan X, Y dengan Y, mana yang patut, kita akan dapat kemudahan seperti ini. Dan cikgu lebih suka bentuk positif untuk X dan Y. Dan ini boleh kecilkan lagi, X tambah 2Y tolak 4 sama dengan kosong. Okey, ini untuk yang pertama itu kaedah jarak. Okey, kalau anda boleh buat sendiri di kaedah kedua, persamaan pembagi dua sama serenjang. Contohnya pada soalan 1B tadi dalam video ini. Okey, itu saja untuk soalan nombor 5. Cuba jawab sendiri. Kalau ada masalah, WhatsApp cikgu, kemudian cikgu berterangkan. Okey, untuk soalan nombor 5 cuba sendiri. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.